Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Saya pakai mah buat apa lah, bukan Waalaikumsalam. bisa muka. Sorry. Pakai mah pula saya pun. Okey, baik. Okay, alhamdulillah kita jumpa kelas kita kali ini. Saya harap yang lain tu dapat masuk sekejap lagi lah. Dan saya record apa yang kita bincang ini. Ya. Okey, saya nampak semua. Siapa tu? Mazali tu apa? Mazali tu. Siapa tu? Tunku Kola. Apa tu Tunku Kola? Okey, Kak. Apa? Nanti bila saya tanya awak off on mic lah. Sekarang awak mute mic dulu. Okey. Nampak sekarang lah, nampak saya punya background bangunan rumah belakang nampak kan? Okey, baik. Alright. Okey, untuk hari ni saya nak bincang tentang apa? Asid, base dan garam yang mana melibatkan dalam penjajaran di escape dokumen penjajaran tu kita kena ulang kaji tajuk ni lah. Okay, saya tunjuk kat kamu lah. Sekejap saya tunjuk sikit mana dia tadi dah. Okey, kejap. Saya tunjuk sikit apa yang perlu kita bincang ini. Okey ni. Nampak? Okey, untuk hari ni nampak tak? Nampak? Okey, di sini kita nak bincang tajuk nilai pH, sifat kimia asid dan alkali. Di mana di sini kalau ikut apa yang diminta dalam DSKP ni kita kena buat eksperimen, tapi nak buat eksperimen macam mana lah, kita jarak jauh. Jadi saya harap awak Google dalam internet tengoklah. Di situ ada banyak amali-amali yang dalam bahasa Inggeris pada tentang eksperimen untuk mengkaji hubungan nilai pH dengan kepekatan ion hidrogen dan ion hidroksida. Ada dalam internet banyak. Awak Google dia lepas ni. Jadi saya minta awak lah lepas ni masa lepas buka internet carilah. Track je tajuk. Mengkaji hubungan nilai pH dengan kepekatan ion hidrogen dan kepekatan ion hidroksida. Ada. Tengok macam mana eksperimen itu dijalankan. Okey, yang kedua kita nak bincang tentang sifat asid dan sifat kimia. Sifat kimia bagi asid dengan alkali. Betul saya salah cakap tadi lah. Dan kita nak tengok apa dia asid dan apa dia alkali. Kita ulang balik. Boleh tak? Boleh? Okey, baik. Saya tutup ini lah. Saya tutup. Okey. Saya nak pergi yang pertama. Okey. Nampak jelas lah? Okey, di sini kita tengok bagaimana kekuatan asid dengan alkali. Kita nak tahu dia macam mana kita nak menentukan sama ada asid itu kuat atau alkali itu kuat. Berpandukan skala pH, di mana skala pH semua telah tahu skala pH ni bermula daripada nombor 0 hingga 14. Digunakan untuk kita nak tengok darjah keasidan atau darjah kealkalian. Darjah keasidan atau darjah kealkalian. Okey. Boleh tak? Okey, lagi satu kita nak kita kena tahu lah basic lah. Asid ni mesti pH dia kurang daripada 7. Asid pH kurang daripada 7. 1 hingga. Ya, siapa tu? Adam. Ya, Adam. Nampak saya lah? Nampak. Okey. Saya ulang balik lah. Asid pH kurang daripada 7. Alkali pH lebih daripada 7. Okey, Adam, cuba ulang balik apa saya cakap tadi. Asid pH kurang daripada 7. Alkali nilai pH dia lebih daripada 7. Ya, kalau neutral berapa neutral? Neutral ialah pH 7. Okey, tanya. Okey, baik. Jadi pH ni semakin kecil, semakin kuat dia punya darjah keasidan dia. Manakala alkali pula semakin tinggi, semakin kuat darjah kealkalian dia. Itulah. Okey, saya nak tanya Wasilah. Sila masuk Wasilah. Ada Wasilah?
Oh, tak nampak muka saya kan? Tinggi sangat saya ni. Aduh tahu nampak? Nampak? Ya. Wasilah. Sepanjang wasilah belajar daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 4 ni, atau ni dah 5 lah. Apa yang wasilah tahu tentang acid ni? Cuba cerita sikit. Wasilah kami. Asid sifat dia rasa masam. Ya. Itu pH dia kurang daripada 7. Lagi? Sifat asid ni bersifat menghakis. Contoh-contoh acid, bagi 2 contoh. Asid nitrik, Sulfurik. asid sulfurik. Jadilah asid hidroklorik lah kalau kita pakai lah. Okey. Apa lagi yang situ ada? Saya nak tengok. Siapa tu? Tutup muka lah. Lari dah. Okey. Buat apa? Wah. Cuba cakap alkali. 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 Ya. Sifat-sifat dia. Ya. Dia rasa Baik. pahit. Lagi? Lepas tu pH dia lebih daripada 7. Lagi? Contoh-contoh alkali Sabun. asid ethanol dengan asid karbonik. Tu asid ni contoh alkali. Contoh alkali. Sabun. Sabun. Natrium hidroksida. Mana NaOH. ada. Ya, silap tak apa, silap biasalah. Alright. Silap ni biasalah. Okey. Kita tengok bawah ni. Okey, ini contoh-contoh lah. Ini contoh-contoh berdasarkan skala pH. Based on barang-barang yang ada dalam sekeliling kita. Berdasarkan barang-barang yang ada di sekeliling kita ialah tentang yang pertama sekali ialah asid perut. Cukup kuat asid perut tu. pH-nya nampak? Berapa? pH dia 1. Yang paling kuat alkali lah pembersih longkang. Pembersih longkang. Maksudnya nak cuci-cuci longkang tu kuatlah dia punya alkali dia. Yang ni terus apa? Air suling. Ayak suling. Ya, ayak suling. Jadi nampak Allah bagi perut kita cukup kuat. Asid 1. Bayangkan kalau kena tumpah besi ke apa memang menghakis. Tapi inilah Allah bagi perut kita cukup kuat. Daging perut, isi perut ni boleh tampung asid yang pH 1. Jadi apa benda masuk dalam perut semua hancur. Itulah zaman sekarang ni isu sekarang ni COVID. Betul tak COVID kan? Betul. Kamu sekali kena minum air banyak. Bila minum air banyak, kalau ada COVID yang lekat-lekat kat rengkuh kita ni, dia akan terus di perut akan cerna habis. Minum air kerap dengan banyak. Tu salah satu pertahanan kita nombor 1 lah. Perut kita. Jaga perut elok. Jangan makan pedas-pedas sangat. Jangan minum air gas berlebihan. Jangan makan makanan yang mengarut. Okey, baik. Seterusnya kita tengok nilai pH dapat diukur dengan menggunakan 2 benda. Contoh ni lah. pH meter dan penunjuk acid base. pH meter dan penunjuk acid base. Penunjuk acid base ni ada berapa? Ada ketalimas, ada nama dia metil jingga, phenylethylamine dan penunjuk universal. Okey. Boleh tak kat ni? Boleh. Boleh tak? Boleh. Siapa lagi yang tak cerita ni? Boleh. Wadina, cuba cerita sikit. Mana Wadina? Mana lah Wadina? Wadina. Ada cikgu. Ya Wadina, cuba terangkan sikit daripada mula tadi sampai apa yang kita dah bincang. Cepat, buka sikit. Skala pH asid kurang daripada 7. Ya. Alkali lebih daripada 7. Lagi? Neutral pH 7. Okey, apa penunjuk yang kita guna untuk menentukan nilai pH?
balik ke? Apa penunjuk yang kita guna yang boleh tengok nilai pH? Penunjuk universal. Ya, universal, litmus, nickel, jingga, semua tu lah. Nah, semua tu lah. Ada kat sini ni. Okay, next. Close current. Tab. Okay, saya tengok slide yang kedua lah. Okay, yang ni dalam buku tab kamu lah. Dalam buku tab tak apa, saya tutup dulu. Saya tengok slide yang kedua berkaitan dengan pH juga. Nak tahu kekuatan alkali dan asid. Ya, nampak? Okey. Bunyi apa tu? Ambil buku. Bagus sangat-sangat. Okey. Asid ni sama juga alkali, dia akan terbagi kepada dua. Sama lah macam kita pun. Ada kuat, ada lemah. Ya, jadi asid pun sama. Ada asid kuat, ada asid lemah. Ya. Jadi untuk nak tengok asid kuat ni, kita tengok asid kuat ni asid yang larut sepenuh dalam air. Dia larut dalam air dan mengayon sepenuhnya untuk menghasilkan kepekatan hidrogen yang tinggi. Kepekatan hidrogen yang tinggi. Kita tengok apa dia yang kita katakan tadi tu, yang kita duk sembang kepekatan hidrogen. Tengok sini. Ion hidrogen. Nampak dah ni? Nampak? Nampak. Okey, Okey, base kepada tadi. Bila sebut asid, yang pertama kita kata bahan ni mengayon dalam air dan menghasilkan ion hidrogen. Adalah asid. Okey. Contoh-contoh tadi kawan kita dah bagi dah, asid nitrik, Hidroklorik. asid etanoid. Yang paling lemah ni asid etanoid lah, cuka yang kita guna dalam masakan tu. Di bawah ni ialah dia punya persamaan kimia. Menunjukkan nama-nama dia lah, simbol-simbol dia lah. HCl dia ada ion hidrogen dengan ion klorida. Asid sulfurik dia ada ion nitrogen dengan ion sulfat. Asid nitrik ni semualah. Jadi kesimpulan dia, kalau kita tengok sini, kita boleh katakan bahawa ion hidrogen mesti bergerak bebas dalam air. Sebab tu kita tahu sifat asid ni hanya dengan kita tahu bila dia berada dalam medium berair. Kalau tak ada air, memanglah tak tahu sama ada dia tu asid ataupun alkali. Mesti duduk dalam air, mesti berada dalam air. Okey, ingat. Nanti pusingan lah ni saya nak semua orang bentang seorang 2 minit. Pusingan lah nanti setiap orang bentang 2 minit. Dan kita akan tengok jawapan-jawapan yang latihan yang saya bagi kemarin tu. Alright. Okey, base pula. Apa yang kata base pula? Base ialah bahan kimia yang bertindak balas dengan asid Untuk boleh menghasilkan garam dengan air. Itu beza base dengan alkali. Okey, siapa boleh ulang balik kat saya? Apa dia maksud asid? Siapa volunteer nak ulang balik kat saya? Cepat, cakap. Asid kuat ialah asidnya mengayon lengkap di dalam air untuk menghasilkan ion hidrogen. Bagaimana pula asid lemah? Asid lemak alkali yang mengayon separa di dalam air Ya, untuk asid menghasilkan lemah. ion hidrogen. Ya, betul. Dia mengayon secara separa. Itu asid lemah ataupun alkali yang lemah. Ingat, kalau mengayon sepenuhnya, asid kuat. Mengayon sepenuhnya, alkali kuat. Mengayon separa, semua yang lemah-lemah. Alright, itu sajalah. Okey, ini contoh samalah alkali pun, nampak? Ini contoh alkali. KOH, kalium hidroksida. Ada ion kalium dengan ion OH. Ya. NaOH, natrium hidroksida. Dia ada ion, ni nampak ni. Natrium dengan ion hidroksida. Ada semua. So, untuk skala pH pula. Tadilah kita dah ulang 7 neutral, semakin ke bawah semakin kuat keasidan, semakin tinggi semakin kuat dia punya kealkalian dia.
Ini yang kita bincang tadi, yang kita sebut tentang kekuatan asid dengan alkali. Nampak tak? Dia. Samalah, asid kuat terion dengan lengkap, asid lemah terion separuh. Begitu juga alkali lemah Dengan terion. kuat. Baik. Sepenuhnya. Ya, bagus. Betul. Okey, ini contoh macam mana kita nak tahu sesuatu asid itu kuat ataupun lemah. Di sini contohnya kita tengok ada 4 molekul asid hidroklorik dalam air dan ada juga 4 molekul asid etanoik dalam air. Kita bandingkan, nampak? Kita bandingkan. Bandingkan antara dua asid. Asid lemah dengan asid kuat. Bagi asid hidroklorik, dia kata semua molekul akan mengayon untuk menghasilkan 4 ion klorin dan 4 ion hidrogen. Nampak gambar ni lah. Nampak jadi 4-4. Manakala bagi asid etanoik, kalau tengok sini, sebahagian molekul, contohnya 2 sahaja, akan mengayon untuk menghasilkan 2 ion CH3, COO dan 2 ion hidrogen. Ni ion apa? Hidrogen. Ni etanoik lah, ni etanoik. Etanoik juga. Nampak ni, ini 2. Ni separuh lah, nampak tak? Ya. Nampak sini, dia pun dah ada, dia 2 je. 2 saja. Ini pun nampak ada 4. 1, 2, 3, 4. Dia banyak. Jadi kesimpulannya kita kata kepekatan yang sama, kepekatan ion hidrogen dalam asid hidroklorik lebih daripada asid etanoik. Maka pH asid hidroklorik lebih kuat. So dia pH dia lebih rendah lah. Lebih rendah, lebih kuat lah keasidan sesuatu asid. Maka dalam contoh ni kita dapat bezakan, maknanya asid yang kuat banyak ion hidrogen. Asid yang lemah ada separuh ion hidrogen. Separuh lah. Ashley, hello Ashley. Ya. Cuba Ashley cerita balik apa yang ada dalam rajah ni. Yang dalam rajah yang terpapar sekarang ni. Kalau nak banding asid kena bandingkan dia punya molekul. Kandungan ion hidrogen. Betul? Ya. Lagi? Lagi? Tak apa, tengok kat slide ni je. Yang separuh dia mengion separuh saja. Contoh sinilah asetonat hanya 2 saja, betul kan? Kan? Ya. Yang ini 4. Okey, tak apa. Saya kita tengok lagi detail. Ni contoh akali pula. Begitulah akali kuat dengan akali lemah. Akali yang paling kuat ialah KOH. Kalium hidroksida. Manakala akali lemah ialah apa tu? Nitrogen hidroksida lah. Amonium hidroksida lah. Amonium hidroksida lah. Amonium hidroksida. Ni bandingan lah dua-dua tu lah. Okey. Bawah nampak. Pun sama jugalah. Nampak? Untuk KOH mengayon sepenuh. Untuk amonium ni mengayon secara separuh. Jadi kesimpulan dia, yang paling banyak ion OH, yang tu lah lebih kuat. Yang kurang ion OH, dia lemah. Ni nampak ni. Dia sama saja. Okey. Ini penunjuk yang kita guna untuk menentukan asid dan alkali. Penunjuk dia. Nak tahu benda ni, larutan ni, bahan ni, benda Allah ni, apa benda kita pegang ni, yang kita tahu ni alkali ataupun asid. Iaitu phenolphthalein, kertas litmus merah, kertas litmus biru, metil jingga dan penunjuk universal. Phenolphthalein, red litmus paper, blue litmus paper, metil orange and universal indicator, dan satu kali bromotimol. Ini bahan-bahan untuk menunjukkan sama ada dia bersifat asid ataupun bersifat alkali. Nampak? Ya, nampak dia ada. Kalau phenolphthalein ni asid dia tidak berwarna. Bila alkali dia jadi merah.
pink, merah jambu. Ketal litmus, nama apa ketal merah? Kalau dia masih merah, tak ada apalah. Kalau jadi biru, menunjukkan dia ada alkali. Ditukar je. Apa sini? Kertas litmus merah, Bertukar. dia jadi warna biru. Menunjukkan dia alkali. Kertas litmus biru, dia jadi merah, menunjukkan dia asid. Kalau BM, asid. BA, alkali. Itulah. Ni Bromo Timur ni warna hijau. Awak ingat tak apa, lepas ni awak ingat lah benda ni saya share dalam, dah bagi dah tadi kan. Simpan boleh tengok balik. Awak buat nota sendiri, buat balik nota cantik-cantik awak, buat nota ringkas awak. Okey, baik. Tak lagi saya nak tanya, soal 2 minit untuk bentang. Tengok betul-betul. Saya bagi masa dalam, bateri nak habis kan ni? Allah. Saya cah dulu. Bateri tu. Dah. Allah Akbar. Saya pun mahu ni rentas laptop. Bateri dah kong, beli baru bateri ni. Tapi beli hak second hand je lah. Bukan beli hak boleh pakai lah. Kalau beli hak jenama HP juga, rentas 300. Ni murah lagi, 100 lebih kan. Tak apalah, yang penting boleh guna, boleh belajar. Ini penunjuk-penunjuk untuk menentukan PA dengan alkali. Okey lah, boleh tak? Dapat tak? Okey, baik. Okey, ni dia. Kita dah bagi kepada 2. Kita dah bagi pada 2 dalam bentuk peta konsep. Apa dia asid ni? Okey, berdasarkan marajah ni, kita dah daripada mula tadi kita dah tahu asid ni ada 2. Asid kuat, asid lemah. Pengayonan lengkap bermaksud darjah pengayonan tinggi. Contoh asid kuat, asid hidroklorik. Klorik. Ya, jadi kepekatan dia tinggi. Nilai pH antara 1 hingga 2. Ni kalau tinggi lah. Asid lemah, contohnya asid etanol. Contohnya asid etanol. pH dia 3 hingga 6. Boleh faham tak cakap ni? Boleh sangat. Okey, siapa nak cerita dulu? Berdasarkan rajah ni, boleh tak ulang balik? Saya minta Nabila. Saya tak dengar suara lagi. Dah. Nabila. Okey Nabila, disilakan untuk awak explain berdasarkan rajah ni. Silakan Nabila. Asid ada 2, asid kuat, asid lemah. Asid kuat, pengayonan lengkap. Asid lemah, pengayonan separa. Contoh asid kuat, asid hidroklorik, kepekatan ion hidrogen dia tinggi. Kalau asid lemah, asid etanoid. Kepekatan ion hidrogen dia rendah. Lepas tu nilai pH asid kuat 1 hingga 2. Kalau asid lemah 3 hingga 6. Ya, tahniah. Memang perfect. Gitulah. Kawan-kawan saya pun, saya boleh cerita lagu tu lah. Okey, untuk rajah yang kedua ni, siapa boleh cerita? Siapa volunteer? Amar ada, Amar. Okey, tolong volunteer seorang. Cuba daripada gambar rajah ni, cuba terangkan balik kepada rakan-rakan lain. Siapa nak cerita? Cepat. Saya. Okey. Cerita. Dipersilakan. Siapa? Siapa? Saya tu tadi. Wasilah. Ashley. Ashley. Okey. Alkali ada 2. Alkali Ya. kuat dengan alkali lemah. Alkali kuat ni senang je. Dia mengayon lengkap dalam air. Kalau alkali lemah, dia mengayon separa dalam air. Lepas tu alkali kuat ni mempunyai darjah penceraian yang tinggi. Kalau alkali lemah, darjah penceraian yang rendah. Lepas tu alkali kuat ni menghasilkan kepekatan ion hidroksida yang tinggi, dan alkali lemah menghasilkan kepekatan ion hidroksida yang rendah apabila dua-dua larut dalam air. Betul. Memang tepat lah tu. Memang tepat sekali. Okey, memang tepat sekali. Congrats.
Congrats. Alright. Okey, tak apa, saya dah yang ni lah lebih kurang tadi lah. Nah, yang cerita tadi apa asid lemah, asid kuat, akali lemah, akali kuat, inilah dia punya dari segi konsep darjah permainan dia kita tahu semua lah, no. Okey, di sini takkala ni apa yang tak faham? Boleh terima tak? Di sini. Boleh. Cuba tengok. Boleh. Cuba tengok nombor 7. Boleh. Sebahagian besar, ni nombor 7 ni. Sebahagian besar molekul asid lemah masih wujud dalam bentuk molekul kovalen yang neutral. Kejap, lupa saya nak interrupt. Nak beritahu, file kamu tu dah sampai dah. Nah. File kamu dah sampai dan duit kamu ada lebih saya berapa belas ringgit dah. Lebih kurang 17 ringgit dah duit kamu lebih. Nah. Seronok lagi ni. Okey. Dah sampai dah. InsyaAllah mai sekolah ni kita boleh bagilah. Okey. Ya. Okey, tadi yang awak sembang ni lah yang akali tadi. Nampak? Okey. Dia kata yang atas ni cara nak bagi faham lah. Cuba anda bayangkan warna air teh yang selalu kita minum. Kadang-kadang warnanya kuning, kadang-kadang warnanya perang gelap. So yang kita fikir ni kepekatan teh. Teh yang cerai, dah cair lah warna pun cairnya. Teh pekat. Kalau dia kuning gelap, betul tak? Itu dah menunjukkan kepekatan. Lagu tu lah. Kepekatan asid pun macam tu. Kepekatan kali pun begitu lah. Itulah dia punya contoh kepekatan. Okey. Okey, di sini kita ada nak kira tentang kepekatan pula, ialah kepekatan ni yang kita nak faham benda. Bila sebut asid base ni dia tak boleh lari, kita tahu kena kepekatan. Jadi kesimpulan dia, kepekatan ni satu zat ataupun bahan terlarut yang larut dalam satu unit ataupun larutan membentuk kepekatan. Maksudnya kita semakin banyak zat terlarut semakin pekat. Semakin banyak daun teh dalam air segelas tu semakin pekat, nampak teh kuning kelak. Betul tak? Nampaklah yang Melo, baju Melo beli kedai pasar malam ceroy. Melo cair. Balik rumah buat pekat. Melo Ada ayak. Yes, betul. Okey. Okey. Okey kan, boleh ikut kat dekat ni? Boleh ya? Boleh. Ni yang lain tak masuk pasal apa ni yang lain ni? Apa cerita ni? Lag. La ilaha illallah. Internet Nama apa tak yang ada. Masuk Ustaz. Lain tak ada ke? Lain tak ada. Internet tak Ada ada. problem. Oh, masalah apa? Line tak ada, internet tak ada, apa lagi? Data habis. Google Meet Data kan ni. Malah. Oh, Nak keluar tak boleh. Polis banyak lah ni. Nak keluar Malah. di tempat tak boleh. tak apa. Yang tu nak buat saya rakam. Yang ni lepas-lepas ni buka saya rakam, saya upload or share link, kita tengok balik link ni sama saja. Dia bahan-bahan tadi pun saya dah letak dalam apa Telegram kan. Buka balik tengok sini. Saya letak tadi daripada mula tadi kan. Nampak dah ni. Ada ni peranan semua ada ni. Ada semua dah. Oh, terbuka besar sangat. Tidak nampak tak? Okey, boleh tengok dah no. Nampak semua sama. Okey, ada semua. Oh, ni pun ada buku tab digital saya dah share. Okey. Okey, berbalik kepada latihan yang saya bagi bagi hari tu. Siapa yang dah buat? Saya. Alhamdulillah. Tadi pun Saya. tadi buka berapa ni? Lekat pula dah. Berapa? Oh, ni. Lelak. Jom. Buka dah. Ni. Oh, lah saya ni ada dah. Alah. Error. Oh, error. Okey. Banyak sangat buka. Apa lah. Banyak sangat buka. Ini betul tak? Betul. Betul. Betul.
Ada soalan, beberapa soalan. Satu, jawab apakah skala pH huraikan perbezaan asid kuat asid lemah. Herak, huraikan perbezaan alkali kuat dengan alkali lemah. Kita tengok sama-sama. Okey, saya nak tutup ni dulu. Saya nak, okey, mana dia tadi? Mana bawah ni ke? Ni dia. Alright. Okey, saya nak bagi mana dia dah? Tak ada. You are presenting. Okey, baik. Ni saya tengok siapa masuk ni. Andrian ada. Andrian mana Andrian? Afnan? Okey. Dengar suara. Ni siapa ni? Tuanku Kola ni siapa ni? Adam. Ada Rahim. Lupa nampak Tengku Kola. Ingatkan. Nak ajar. Mana ajar. Okey, baik. Okey, saya stop present tengok. Okey, baik. Ni Alright. boleh nak tengok tengok. Ha? Boleh nak tengok. Cikgu kat Kolah je. Nah, Cikgu kat Kolah. dekat sekolah ha, sama. Pasal apa? Kami nak Kolah Macam lah. dekat background. Nampak macam kat studio lah. Kat sekolah lah saya pakai background. Tidak nampak mak-mak. Tak ada duduk lah. Edit. Oh, background. Thank you, Mama. Tengok mak-mak. Dia tengok cikgu pakai baju mengakak. Saya duduk kat sini. Sekejap. Nampak? Cuti tak? Baru nampak macam kaya. Tak tu, nampak macam kaya. Okey, baik. Alright. Okey, siapa nak cerita dulu apa yang dia buat tadi? Siapa boleh cerita dulu? Cepat. Berdasarkan latihan tadi ni. Masa ada lagi 7 minit. Berdasarkan soalan ke daripada tadi cikgu nak ulang balik? Soalan tadi. Soalan lah. Ya. Boleh? Nak jawab ayo. Ya, boleh tak? Boleh. Skala pH ialah skala nombor yang digunakan untuk mengukur keasidan atau kealkalian suatu larutan. Sekejap Adam. Buka muka tu, tengok muka. Tengok Bukan muka. Saya tak mandi ke you? Tak apa lah. Bukan tak ada apa dalam ni. Saya tak mandi ke you? Mana Adam ni? Mana Adam tadi? Mana Adam tadi Tengku Kola di mana? Ni ha. Tak apa, ceritalah Adam. Ceritalah. Skala pH ialah skala pH ialah skala nombor yang digunakan untuk mengukur keasidan atau kealkalian suatu larutan berdasarkan kepekatan ion hidrogen. Okey, baik. Okey, yang kedua pula. Oleh pula yang kedua. Siapa pula? Saya. Okey. Yo. Amar dan Dalan. Okey, Afnan pretend sebenarnya. Afnan yang sebenarnya. Boleh tak Fernand? Okey. Kita akan sebenarnya. Soalan Okey, ha. tak telegram lah. Kita akan apa dia? Tak nak buat telegram lah mana soalan. Lama lah.
0.68 eh? Okay. Lama tu nak jawab eh. Ni, kejap lagi saya share link Telegram. Kedatangan ni, dia buat tulis-tulis nama copy paste lah. Yang join kelas ni. Okey, kejap ni. Mana ada? Beritahu lagu tak lah. Ni latihan kimia ni. Urutan perbezaan lah. Ya. Okey. Perbezaan asid eh. Ya. Asid kuat dengan asid lemah. Okey, lagi. Ni apa? Asid kuat ni. Dia mempunyai darjah pengairan yang tinggi. Okey. Di dalam air dia mempunyai pengairan yang lengkap. Okey. Contoh yang pengairan lengkap ni dia larutan natrium hidroksida. Mak yang sepenuhnya lah. Silap si kuat ni dia asid hidrokolik contohnya yang pengairan lengkap. Okey, yang asid lemah ni pula dia pengairan dia rendah. Betul dalam air dia pengairan dia di separuh Separuh lah no. Contoh tadi kalau dia yang kuat 4, yang lemah 2 lah no. Boleh? Betul. Lagu tu. Lagi? Dia contoh pengairan separuh ni asid anoik. Ya, lagi? CH2COOH. Tu dah. Tu dia. Betul. Yang tu. Boleh. Ya, tu ya. Okey. Okey, baik. Okey, daripada mula tadi, daripada mula tadi. Ya. Slow dah. Internet saya sangkut dah ni. Kacau. Nampak clear saya. Nampak belakang saya ada buku lah, betul tak? Nampak. Buku banyak. Ada buku. Buku apa tak tahu lah, dia kata buku apa. Asal kamu mati kau. Nama tu dia sendiri. Okey, base pada mana dia jadi buku teks. Jadi yes, okey. Okey, yang pertama tadi kita dah tahu semua tadi kekuatan asid, kelemahan asid, sifat pengayonan, dia punya pH. Dan selanjutnya kita nak tengok tentang kepekatan. Nampak tak ni kepekatan nampak? Nampak. Okey, kepekatan ni tadi saya dah ulang dia ada penyeraan dia. Ada penyeraan dia, ada formula dia. Ada formula dia di mana kita tengok unit dia. Bila sebut kimia ni nak kira kena ada unit. Kena ingatlah kalau kita tinggi, unit tinggi meter, unit berat kilogram kan. Jadi unit kata ni dipanggil gram per desimeter padu. dm negatif 3 ataupun mol dm negatif 3. Nama lain dipanggil sebagai molar. Nampak ni? Molar. Molar. Jadi 1 dm bersamaan dengan 1000 sentimeter padu. Ini formula dia. Formula untuk menentukan kemolaran. Maka M merujuk kepada, nampak ni bilangan mol sama dengan MV. Mol dengan V. V ni merujuk kepada isi padu. Ya, jadi hubungan dia macam bawah ni lah. Nampak? Nak cari mol darab dengan GC molar, dapatlah dia punya kepekatan ni. Nak dapat ni, bagilah balik. Itu dia punya hubungan dia lah. Hubungan dia antara tempoh siapa tu jawab tu. Awet mana ciao. Wah, aku ajak dia sekali lah Kimia, panggil majuan sekali. Okey lah.
Jadi kesimpulan dia berdasarkan apa yang saya papar di sini. Okey, saya minta boleh Wasilah cerita balik sikit Wasilah apa yang terpapar dekat skrin ni. Silakan Wasilah. Yo, cikgu. Okey. Tak nampak muka Wasilah. Sah. Wasilah tak nampak muka ada tunggu ni. Ayo awak dekat sini tengok. Tak ada lah, okey. Okey, berdasarkan apa yang saya papar kat sini, cuba cerita balik kat kawan-kawan. Kepekatan sesuatu larutan ialah jumlah zat atau bahan terlarut dalam seunit isi padu larutan. Macam mana? Semakin Macam mana awak nak cerita dulu? Macam dontek lah, macam ayat tadi kan. kalau lagi banyak sebut Tak, dengan teks kan. Semakin pekat, semakin tinggi darjah kepekatan larutan tu. Dan melibatkan dua formula yang nampak tu. Kepekatan boleh didapati dengan disim zat terlarut bagi dengan isi padu. Kepekatan juga boleh didapati melalui bilangan mol bagi dengan zat terlarut. Okey. Saya kita tengok macam mana pula penyediaan larutan secara pencairan. Ini nak kira pencairan pula. N1, V1, N2, V2. Maksudnya dia kepekatan pertama dengan kepekatan yang kedua. Berdasarkan formula ni, nampak tak? Kepekatan MV ni terdapat. Jadi kita bandingkan kepekatan bahan A dengan kepekatan bahan B. Kita buat samakan. A sama dengan B. Macam tu nampak. So, M1, V1 ataupun 1 bersamaan dengan 2. Kepekatan 1 bersamaan dengan kepekatan 2. Ini dia formula dah. Okey, kita tengok dia punya pengiraan. Kejap saya tengok pengiraan melibatkan kemolaran. Saya tengok lah. Pengiraan melibatkan pengiraan. Okey. Nampak tak? Nampak? Kejap. Tak nampak lah no. Okey. Nampak. Pengiraan melibatkan boleh Google je. Kemolan. Ya, buka dia boom, mesti keluar lagi. Itu dia. Nampak ni. Ni dia pengiraan melibatkan kepekatan asid dengan alkali. Awak Google aja. Google, ambil line slow ya Allah. Ni contoh dah, boleh tengok lah macam mana eksperimen untuk mengira kepekatan melibatkan kemolaran. Okey. Video saya lah. Okey, tengok. Nah, saya buka video lah, nampak lah. Tonton video ni. Oh, dia pusing situ pula dah. Nak kaya lah. Okay, fokus. Concentration of acid and alkaline. Concentration of a solution is the Kejap. Low sangat suara pula. units of a dissolved solute in 1 dm cubic of the solution. The concentration of a solution in mol per dm cubic, also known as molarity. For example, 5 g per dm cubic of sodium hydroxide means 5 gram of sodium hydroxide in 1 deciliter cubic of water. 2 moles per dm cubic lead-2 nitration solution means 2 moles of lead-2 nitrate solution in 1 deciliter cubic of water. The unit of concentration in gram per dm cubic is closely related to the unit of concentration in mol per dm cubic unit. The unit of concentration in gram per dm cubic can be converted into mol per dm cubic by dividing the value with the molar mass. Conversely, the of concentration in mol per dm cubic can be converted into gram per dm cubic by multiplying the value with the molar mass. The relationship between number of moles with molarity and volume of a solution can be represented by the following formula, where M equal to molarity of solution and V equal to volume of solution in centimeter cubic. Thank you for taking time to watch this.
Ya, itulah lebih kurang lah, lebih kurang. Hi, I'm Jared Hyman, an assistant professor of chemistry at Elon University. Today, I'll be taking you through the appropriate technique and procedure for preparing a chemical solution. One of the most important abilities at all levels of chemistry is the preparing of a solution of a specific concentration. First, we'll define some of the terms used in this process. A solution is a homogeneous mixture of two or more chemicals. For the simplest solution, a smaller amount of one chemical, called the solute, is placed in a larger amount of a second chemical, known as the solvent. Today, we will be preparing a solution of sodium chloride, using a small amount of sodium chloride as our solute, added to a larger volume of water, our solvent. Before beginning any experiment, it's important to observe appropriate lab safety procedure and know the hazards of any chemicals you're working with. In any chemical reaction, it's important to keep track of the exact amount of reactants present, and for stoichiometric purposes, we use the term mole to define the amount of a substance. A mole is a counting term, similar to a dozen eggs, where 1 mole is equal to 6.022 times 10 to the 23rd things. As you can see, this is a really large number. The periodic table uses molar counting as a means of converting to a more experimental term of mass. For example, 1 mole of carbon atoms has a mass of 12.01 grams. In a compound such as sodium chloride, it's made up of 1 mole of sodium atoms with a mass of 22.98 grams per mole, along with 1 mole of chlorine atoms with a mass of 35.45 grams per mole, giving us a total of 58.43 grams per mole of sodium chloride. This means of using mass to determine the amount of a substance is useful for pure chemicals. But in the case of solutions, we now have a mixture of multiple different substances. Therefore, we express amount as a concentration. The most common unit for concentration in chemistry is molarity, abbreviated capital M, which indicates the number of moles of solute dissolved in a certain volume of the total solution. This gives molarity derived units of moles per liter. It is very important to note that this is a volume of solution, not the volume of solvent. Today, we will be preparing 500 milliliters of a 0.25 molar sodium chloride solution. Before beginning, it's important to map out your procedure for preparing this solution. Here, we'll look at the amount of sodium chloride we need in this solution. We know that we want to prepare a 0.25 molar solution, which means that there is 0.25 moles per liter of solution. We also know that we only want 500 milliliters of this solution, or a half liter. If we multiply these two terms together, we can see that we will need 0.125 moles of sodium chloride. From earlier, we can remember that there are 58.43 grams per mole of sodium chloride. We can determine that the exact mass that must be measured out is 7.304 grams of sodium chloride. In lab, obtain some sodium chloride in a clean lab scoop, and using a balance with some weighing paper, measure out as close to 7.304 grams as possible, marking down your exact mass. Note that if you go over the desired mass, it's never appropriate laboratory procedure to put the excess reagent back into the original container. Always use an additional container to collect the excess. Once you've measured out your solid and recorded the exact mass, transfer all of the solid to the appropriate sized volumetric flask. Volumetric flasks are made specifically for this purpose and should be used over other less accurate labware, such as beakers, Erlenmeyer flasks, or graduated cylinders. Here, we just transferred our solute to the 500 milliliter volumetric flask. If any solute remains on the weighing paper, use a spatula or a small amount of water to transfer the remaining salt. Next, add enough water so that the bulb area at the bottom of the flask is approximately half full. This will give you enough room to swirl the liquid, allowing the solute to completely dissolve. Again,
it's critical that all of the solute is dissolved prior to filling to the appropriate volume, as different solutes may take up more volume in solution than their undissolved salts. Now that the sodium chloride is completely dissolved, we can fill the rest of the bulb area and some of the neck with water. You should now carefully and slowly add water, our solvent, as it begins to fill the neck. Once you approach the etched or printed line on the neck of the flask, you should add solvent dropwise, monitoring the location of the meniscus. Water, as a polar solvent, tends to cling to the glass walls of a flask. This phenomenon creates what is called a meniscus. The bottom of this curved meniscus should sit directly level with the line on the flask. At this point, there is exactly 500 milliliters of solution with an air of 0.2 milliliters. Different volume flasks have different air values. However, the air on a volumetric flask is much lower than any other type of glassware of similar volume. For example, the volume markings on a beaker or an Erlenmeyer flask are only accurate to plus or minus 5%, meaning if the meniscus were on the 500 milliliter line, it could be anywhere between 475 milliliters and 525 milliliters. On the other hand, using a volumetric flask, we know that the volume is exactly somewhere between 499.8 milliliters and 500.2 milliliters, meaning it's much more accurate. We now must determine the exact concentration of our solution by taking the mass that we measured out and dividing by formula mass for sodium chloride, 58.43 grams per mole, which gives us a total number of moles in our solution of 0.1253 moles. We can then take this number and divide by our volume of 0.5000 liters to give us a total exact concentration of this solution of 0.2501 molar sodium chloride. This value and the contents of the solution should be clearly labeled on the chosen storage container for laboratory safety protocol. You've now learned how to make a solution from a solid. Everything you need to do this demonstration in your lab is available from Carolina. We have experts who can assist you with any of your science demonstration needs. Visit us at carolinachemistry.com to see our complete line of products and kits for chemistry. Okey, baik. Tadi eksperimen tu ditunjuklah macam mana nak buat satu pencairan dengan menentukan kepekatan. Jadi awak tengok contoh tu, awak nampak cara lah. Nak ulang lagi boleh lah, saya buat beritahu link tadi, type Google lah. Jadi hubungan, jadi inilah cara contoh pengiraan dia. Okey, saya nak tunjuk contoh pengiraan. Hello, semua ada lagi ke? Ya. Okey, ada. Ada. Contoh 7.3, macam mana kita nak buat pengiraan. Nak tahu dah, hitungkan kemolaran asid hidroklorik. Ya. Kita dah tahu dah tadi bilangan mol MV per 1000 formula kan. Yang pertama kali kita kena dapatkan bilangan mol MV dengan 1000. MV darab dengan 1000, nampak ni. Ni. Kamu ni mentang tadi ke? Contoh kiraan ni. Okey nah. Okey. Apa? Kita tengok yang pertama lah. Contoh yang pertama lah. Contoh yang pertama ni saya besar skrin sikit. Okay, 50 gram kumpulan 2 sulfat kontang larut dalam air masihkan 210. Hitungkan kepekatan. Macam mana? Langkah pertama sekali kita kena buat ialah nampak 2. Langkah pertama 250 kita darab dengan 1000 lah ni. Ni darab ni dia tak tulis. Darab 1000 lah dapat dia punya ni. Sorry, darab lah bagi 1000. Bagi dapat dalam nilai DM. Dapat lah, awak boleh tengok lah nanti. Awak boleh tengok sekali, tengok balik dia punya slide ni, kaji balik. Tengok contoh ni banyak contoh pengiraan ni. Nanti awak tag je, tengok. Tengok balik. Contoh pengiraan dapatkan kemolaran. Okey. Okey, baik. Satu lagi, mana dia? Ting. Okay, saya nak buat nanti awak boleh saja awak buka dekat YouTube. Buka YouTube, awak Google saja. Awak Google contoh nak cari apa
Kepekatan. Tengok balik contoh kepekatan. Kepekatan dan kemolaran. Nampak? Apa ya Google? Cari je. Balik cari je. Sekali lagi duduk relax sama ada main WhatsApp, main Telegram ke. Tengok balik lah. Kepekatan dengan ada. Tengok sini ada video-video pun banyak nah. Video-video berkait antara kepekatan dengan kemolaran. Ni 8 minit video ni. Contoh saya buka tengoklah lebih kurang lah. Boleh tengok sendiri video ni. Okey. Banyak yang telah pun ada dalam internet yang telah di-upload. Dalam video sebelum ini kita sudah belajar bahawa kepekatan boleh ditulis dalam program test terpadu atau model test terpadu. Dalam video ini kita akan belajar bagaimana kita boleh menukarkan gram test terpadu kepada membahagikan. Ni cara nak tukar lah tadi. Cara nak tukar apa? Daripada apa? Nak cari bilangan mol, nampak? Jisim, molar, bahagi. Yang ni jisim, jarak dengan mol. Jisim, jarak dengan jisim molar dapatlah bilangan mol. Nampak? Jisim bahagi dengan jisim molar dapatlah bilangan mol. Terbalik je. Nah, ini dia punya formula lah. Boleh cari lah, tengok nanti, jumpa. Grammarly does more than catch errors. With Grammarly, you can find really good, no, perfect. Ini adalah hampir sama dengan apa yang kita belajar. Ini contoh pengiraan lah. Satu larutan kalium klorida mempunyai kepekatan 14.9 gram. Berapakah kemolaran? Yang pertama kali kita dapatkan JFR kalium klorida. Dapat JFR, campurlah JFR. Jisim formula relatif lah. Jisim formula relatif. Ni JFR. Sama lah dengan JFR sebab yang ni larutan. Formula lah kan. Kita dapat dia punya jisim dia. Molar nampak? Kepekatan bagi dengan jisim molar. Nampak? Kita dah dapat dia punya JFR bawah ni, jisim molar. Kepekatan dia dah bagi nampak? 14.9. Maka dapatlah kepekatannya 0.2 mol. Mudah. Mudah. Nampak mudah. Alhamdulillah mudah. Segar sikit ni macam ngantuk dah tadi. Contoh kedua. Ngantuk lah. Okey. Ni dia kira lah. Contoh larutan barium hidroksida. Satu larutan. Apa tobik pada. Satu larutan hidroksida, kepekatan 0.1. Mula-mula sama juga dapatkan dia punya JFR. Dapat 171. Yang seterusnya kira kepekatan. Sama cara dia. Formula pun serupa juga. Ya, nampak? Kemolaran jari dengan jarak dengan jisim. Dapatkan JFR dulu. Ambil terus ya, ambil 0.1 bagi dengan 171. Dapatlah dia punya kepekatan. Sorry, kali. Kali. Ya. Sebab nak cari kepekatan larutan dalam gram. Nampak? Dapat jawapan dia berapa? Ya, nampak 17.1 gram desimeter negatif 3 pol sama juga. Dapat tengok ni tak apa, nanti awak ulang kaji, awak tengok balik lah. Awak tengok balik video ni. Tengok balik. Okey. Kejap tutup dulu dia ding. Hello. Ya. Hai. Sebelum kita nak tamat ni, saya nak buat sikit refleksi daripada mula-mula tadi. Saya bagi soal 1 minit cukup. Bermula dengan siapa abang, cerita sikit apa yang dia cerita dapat. Boleh? Mula. Siapa pun tak apa. Semua orang kena cerita.
Ini dapat belajar asid kuat, asid lemah. Ha? Alkali kuat, alkali lemah. Asid kuat tu ion dah lengkap, asid lemah tu separa. So sama juga dengan alkali lemah, alkali kuat. Lepas tu dapat belajar kira kemolaran, katan asid alkali. Lagi? Yang tu je. Tu saja. Yang lain pula. Okey, lagi? Sifat, Cik Zori cakap sifat kimia asid dan alkali tadi. Kalau asid dia rasa masam, lepas tu nilai pH dia kurang daripada 7. Dia bersifat menghakis, begitu juga dengan alkali. Alkali rasa pahit, dia nilai pH dia lebih daripada 7. Nilai pH ni berdasarkan piawai antara bangsa. Ya, lagi. Tahniah. Okey, lagi. Siapa pula? Next. Next. Cepat. Sebelum saya panggil nama. Saya dapat maksud pH. Lepas tu dapat tahu maksud base. Base, okey, base. Lepas tu dapat tahu maksud kepekatan macam mana nak kisah. Okey. Yang tu. Okey, terima kasih. Okey, next. Siapa pula cepat? Saya. Okey. Dapat tahu nilai pH asid dengan alkali. Lepas tu dapat tahu tentang asid dia kuat dengan lemah, lepas tu alkali sama. Okay. And then cara nak ukur bahan tersebut menggunakan phenolphthalein ataupun universal. Ya, lagi penunjuk apa kita pakai? Banyaklah tadi penunjuk ni. Kan? Parutan litmus, melting jika. Itu yang tu je. Yang tu saja. Tak apa. Lagi. Next. Wadina buka. Dah penunjuk asid dah kali. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, teruskan. Cepat ada masalah lagi. Cepat. Tunggu kawan lain pula. Duk buka buku lagi. Apalah, cakap je apa yang ingat. Cepat. Saya ingat mana saya abang. Dia tak masuk asid. Okey, bagi orang lain dulu. Okey, bagi laluan kepada seluruhnya. Siapa ni? Saya. Okey. Dapat tahu maksud pH. Kekuatan asid dan alkali iaitu asid kuat dan asid lemah. Okey. Penunjuk asid base iaitu larutan litmus, metijingga, phenolphthalein dan penunjuk universal. Ya, okey, bagus. Tahniah. Okey, tajuk ni sebenarnya dia ada sampai garam. Nanti next kelas kita sambung garam. Saya tak ada lagi nak masuk garam hari ni. Okey, next seterusnya siapa pula? Semua bercakap. Saya nak semua bercakap. Jangan lari saya call. Okey, next, siapa cakap pula? Nak dengar suara semua ni. Asid ni dia merupakan asid ni merupakan bahan kimia yang terlarut dari dalam air yang menghasilkan hidrogen. Alkali pula ni dia merupakan bahan kimia yang terlarut di dalam air yang menghasilkan hidroksida. Tu ya. Okey, terima kasih. Next, siapa pula?
Terpesona. Oh. Kelasan kamu volunteer cakap. Tak payah saya panggil. Adam. Ya, okey. Ha? Dah ke? Okey, Dah cakap. habis lah. Saya nak tengok belakang lah sebab muka awak dekat belakang saya nampak besar, skrin besar kat belakang. Sebab saya mata apa nak tengok kat komputer, tak nampak. Saya tengok dekat skrin LCD nampak muka besar ni, itu yang saya tengok kenapa saya duduk paling ke belakang kan. Pasal saya tengok muka awak kat sana. Dekat sini saya nampak muka jelas orang nampak semua yang mana yang apa nampak jelas lah semua lah. Memang cukup jelas. Okey, cepat cakap. Siapa pula? Cinta cepat. Kita. Ada tengok awak sana. Okey. Cepat. Dah habis semua dah ke? Cerita ada 2 lagi ni. Tak cerita. Nyak pula. Warna apa lagi? Ini kan warna apa? Sudah. Okey, sudah. Afnan? Belum? Ya. Ayo, Afnan, cepat. Ambil, cepat. Cerita sikit. Kawan, Afnan bercerita apa, berterang apa yang kita belajar ni. Kawan-kawan dengan penuh semangat ni, duk tunggu ni. Nak dengar suara emas Afnan ni. Okey. Banyak semua. Batuk pula dah. Bismillahirrahmanirrahim. Cepat. Amin. Okey, baik. Perkataan lah. Semua sekali lah. Sebab dia bagi tajuk dia. Okey. Perkataan ni adalah satu larutan. Ialah jumlah atau batu larut yang larut dalam seunit isi. Pada larutan. Bila makin banyak zat terlarut, makin tinggi lah perkataan larutan. Untuk kuantiti yang bahan terlarut ni, dia disukat dalam unit gram atau mol. Okay. Betul lagi. Apa lagi ya? Bahan penunjuk asid dan alkali ni, bila kita gunakan phenolphthalein ni, asid, asid dengan neutral dia tidak akan warna. Kecuali alkali dia akan berubah menjadi merah jambu. Pink ni. Bila kita guna kertas limus merah, asid jadi merah, neutral merah, alkali biru. Kertas biru, asid merah, neutral biru, alkali biru. Kalau kita guna metil jingga, asid akan jadi merah, neutral akan jadi jingga, alkali akan jadi kuning. Okey, betul. Kita akan bromotimol, asid jadi kuning, neutral jadi hijau, alkali jadi biru. Dan bila kita gunakan penunjuk universal, jika asid kuat, dia akan menjadi merah dan akan jadi kuning kalau asid tu lemah. Neutral dia akan jadi hijau dan jika kali lemah, biru tu akan jadi biru muda dan kalau kali tu kuat akan jadi ungu. Kesimpulannya itulah saya boleh kongsi. Jadi saya minta lah kali soal lagi. Apa? Adrian, ringkaskan lagi. Adrian. Okey, lah kali Andrea buat rumusan awak sendiri. Apa yang ini yang kita bincang ni. Lah sekali Andrea lah, orang paling last. Abang dah tadi? Abang Sekali lagi, tadi awak pendek sangat.
Cerita sikit daripada mula sampai habis last. Buat rumusan terakhir. Asid yang kali ni dia ada kekuatan dia. Lepas tu pH dia. Lepas tu cara ukur dan menentukan dia. Ya, lagi. Contoh-contoh dia. Itu lah yang saya boleh tahu. Okey, tak apa. Alhamdulillah. Kurang-kurangnya daripada apa yang kita bincang ni, lagi buat review balik, apa yang buat download ni, tengok dulu, ulang kaji balik. Minggu depan, waktu yang sama insyaAllah, sikit saya akan share lagi untuk tajuk yang sebenarnya garau lah, kita akan sambung garau lah depan ni. Kita akan tengok balik. Jadi ada apa-apa nak tanya saya? Tak ada. Ada apa nak? Okey semua. Pertama kali saya doakan kamu semua sihat, selamat duduk rumah, stay safe, jangan duduk milau-milau sangat. Covid kita tak nampak, kena bahaya. Okey, banyak-banyak sabarlah, sabar banyak-banyak. Saya pun sama juga. Saya pun susah lagu ni, tak nampak awak dengan live, dengan dekat. Tu saya harap dengan ada teknologi kita gunalah apa yang ada. Saya faham lah kadang-kadang kita perlu pengorbanan. Pertama, internet data. Sama lah saya pun macam awak juga. Data habis, nak pakai data sekolah memang tak cukup. Sekolah memang data sekolah memang slow lah, itu tak payahlah. Masih faham kerjaan pun nak bekal pun tak larat dah kerjaan pun. Jadi tak pasal kita berkorban guna data sendiri lah. Okey, insyaAllah kita nak cari ilmu ni, dia berkat dengan tak risau. Okey, so saya minta maaf lah, ini kalau ada salah dan silap tegur tu, segala kelemahan saya, ada apa yang baik daripada Allah Ta'ala. Okay, so Assalamualaikum, bye-bye semua, jumpa lagi pada waktu semua, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak pesona, aku tak pesona. Bye. Ya. Habis dah ke cikgu?